Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Rahim Spesial Veteran UMNO Sungai Gading selaku pengurusi majlis, yang berbahagia Haji Hamdi, Wakil Veteran Perhubungan UMNO Negeri Johor, dan juga merupakan pengurusi Veteran UMNO Bahari Ledang, Abang Rahim, pengurusi Veteran Sungai Gading yang saya kenali sejak saya berusia saya rasa sekitar 22 tahun. Ketika itu kita berhadapan dengan pilihan raya kecil di Pulau Condong, Kelantan, di Macang. Kami berkampung di sana dekat 2 minggu juga ya. Sahabat-sahabat ahli jabatan kuasa timbalan pengurusi Veteran Sungai Gading dan juga ketua-ketua cawangan yang hadir, rakan-rakan ketua cawangan, saudara Yu juga ada, Cikgu Hafiz, Cikgu Ramlan, sahabat-sahabat semua dan semua ahli-ahli veteran Sungai Gading beserta rakan-rakan saya rombongan daripada Kuala Lumpur yang telah bersama saya dalam siri-siri jelajah kita untuk menerangkan tentang politik negara. Hari ini secara saya nak ambil kesempatan kerana mulai semalam diedarkan satu usul yang telah dibuat oleh pihak-pihak tertentu dengan memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang mahu melihat supaya UMNO mempelopori penyatuan Melayu. Usul ini cantik, cukup cantik, tetapi malangnya tuan-tuan, konteks penyatuan Melayu yang cuba diterapkan hari ini ialah konteks penyatuan Melayu yang ingin memaksa UMNO menukar keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung UMNO 2020, iaitu kita mahu bekerjasama, kita mahu kerjasama dengan bersatu dihentikan dalam pilihan raya umum yang ke-15. Saya nak beritahu hari ini, sekiranya usaha untuk menukar keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan juga Perhimpunan Agung UMNO 2020, keputusan ini berjaya diterbalikkan atau dibuat U-turn oleh pihak-pihak tertentu, percayalah cakap saya bahawa kerjasama dengan bersatu dalam pilihan raya umum yang ke-15 akan membawa petaka, bukan hanya malapetaka bagi UMNO, tetapi membawa malapetaka bagi kerajaan dan rakyat Malaysia. Saya cakap berdasarkan fakta dan hari ini saya akan urai satu persatu, kerana saya yakin veteran UMNO di hadapan saya lebih faham tentang sejarah perjuangan orang Melayu, bagaimana orang Melayu mula berkumpul untuk membantah Bahagian Union sehingga terwujudnya Parti Keramat Kita UMNO. Parti ini tuan-tuan lahir di Istana Johor, bukan di tepi jalan. Betul? Parti ini lahir secara hasil daripada Kongres orang-orang Melayu yang pada ketika itu ingin menentang kezaliman yang dilakukan oleh penjajah. Namun secara pasukan yang cukup kukuh selepas lahirnya UMNO pada tanggal 11 Mei 1946 ini, sedikit demi sedikit tuan-tuan terungkai kekuatannya. Penyatuan Melayu yang sebelum itu begitu jitu sehingga terkukuhnya UMNO pada tahun 1946 antara nafsu serakah pemimpin-pemimpin tertentu. Sedikit demi sedikit penyatuan Melayu ini menjadi perpecahan Melayu. Bermula dengan apa yang berlaku ketika mana Tuan Dr. Mahathir menyerang
Tengku Abdul Rahman Putra Al-Khas, yaitu Perdana Menteri kita dan Presiden kita pada ketika itu. Kita jangan lupa, tuan-tuan, apa yang Datuk Seri Dr. Mahathir, Tuan Dr. Mahathir lakukan kepada Tengku Abdul Rahman. Sampaikan orang itu segala, walaupun pada hakikatnya dia antara Perdana Menteri yang pertama, namun akhirnya disebabkan Tuan Dr. Mahathir, beliau pergi meninggalkan kita. Beliau tidak lagi berada di dalam UMNO itu sendiri, kerana malah dengan perbuatan yang dibuat oleh Tuan Dr. Mahathir. Dan kita juga jangan lupa, bila mana Tuan Dr. Mahathir berperang dengan Tengku 1988, berlakunya perpecahan orang Melayu. Kerana apabila UMNO diharamkan, pada ketika itu, tuan-tuan, 1000 nama tak dibenarkan untuk menyertai UMNO baru. Dan orang ini secara telah meneruskan perjuangan mereka melalui Parti Melayu Semangat 46. Dan ini juga menyebabkan orang Melayu berpecah. Sebelum perpecahan itu, kita juga jangan lupa juga, seorang tokoh agama pernah menentang Presiden UMNO. Dan bila beliau tewas, jawatan Presiden UMNO, beliau keluar meninggalkan UMNO dan menubuhkan PAS. Hakikat dan realiti dia, PAS juga adalah parti serpihan daripada UMNO itu sendiri, tuan-tuan. Sengsara bila berlakunya peperangan di antara Tuan Dr. Mahathir dengan Musa Hitam, Tuan Dr. Mahathir dengan Dafa Baba, Tuan Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, Melayu berpecah, dan terus berpecah. Betul tak? Wujudlah parti Keadilan Rakyat yang sebelum itu dipanggil Keadilan, selepas itu menjadi Parti Keadilan Rakyat, sebelum itu Parti Keadilan Nasional. Bila dia berjaya menyingkirkan Anwar, dia menyelamatkan syarikat perkapalan anaknya, tuan-tuan, selepas itu Datuk Seri Abdullah Badawi pula menjadi bangsa dia. Berpecah dari orang Melayu. Hasutan demi hasutan untuk membenci Tun Abdullah Badawi telah dilakukan oleh Tuan Dr. Mahathir, sehingga menyebabkan pada tahun 2008 kita kehilangan 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Jangan kita lupa benda ini, tuan-tuan. Jangan kita lupa. Bila dia berjaya singkirkan Tun Abdullah Badawi, diangkatnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Bila Datuk Seri Najib pula, tuan-tuan, tidak mengikut apa yang dia mahukan, Pak Lah membatalkan jabatan Menko yang menyebabkan dia marah. Datuk Najib bila dia buat 1MDB, bila mana 1MDB melalui anak syarikat dia Edra Energy menubuhkan sebuah syarikat untuk jana kuasa elektrik, mengambil alih peranan yang dimainkan oleh 4 prodi Tuan Dr. Mahathir sebelum itu melalui IPP, Independent Power Producer, membekalkan tenaga elektrik. Tuan-tuan, ini menyebabkan Tuan Dr. Mahathir marah pula. Apatah lagi bila anak dia bertanding naik presiden kalah, lagilah marah Tuan Dr. Mahathir. Bila dia ada kuasa, dia tak pandai tak letak anak dia di tempat yang betul. Bila tak ada kuasa, dia mengharapkan orang lain mengangkat anak dia. Macam mana, tuan-tuan? Sengsara Datuk Seri Najib pula menjadi mangsa dia, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO ni walaupun sudah ditikam oleh Tuan Dr. Mahathir, walaupun sudah ditikam oleh Muhyiddin Yassin, jangan lupa, kalau tidak kerana Muhyiddin Yassin, UMNO juga tidak akan berpecah belah. Ada juga orang yang keluar dari parti meninggalkan UMNO ketika Bersatu ditubuhkan. Betul tak, tuan? Siapa yang cadangkan supaya Bersatu ditubuhkan? PAP. Kenapa Lim Siang mencadangkan supaya Bersatu ditubuhkan? Kerana, tuan-tuan, Lim Siang tahu PAS, secara PAS, PAS tidak boleh menarik undi orang Melayu sebanyak mana UMNO boleh menarik undi orang Melayu. Tetapi PAS tahu, dengan pengalaman Tuan Dr. Mahathir 22 tahun menjadi Presiden UMNO, 22 tahun menjadi Perdana
dengan pengaruh itu, dengan pengaruh Muhyiddin Yassin selaku timbalan Presiden UMNO, dua manusia ini adalah manusia terbaik yang boleh digunakan untuk menarik undi UMNO untuk dibawa lagi ke Pakatan Harapan dengan menubuhkan sebuah parti baru yang dipanggil PPBM ataupun Parti Pribumi. Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ringkasannya bersatu. Identiti tak. Kita pakai baju merah, dia pun pakai baju merah. Cuma logo kita macam ni, logo dia macam Lam Jahanam. Kalau tak saya tengok filem Pirali, Lam Jahanamnya tertinggal tu, logo Meraya tu sama. Dia buat Perikatan Nasional. Kita Barisan Nasional. Kenapa dia buat Perikatan Nasional? Supaya bunyi itu dekat. Jadi orang confused. Maknanya apa? Niat dia tidak lain dilakukan tuan-tuan nak memilihkan rakyat supaya dia boleh tarik undi kita. Dia boleh tarik penyokong UMNO. Dia boleh tarik penyokong Barisan Nasional. Warna baju pun dia buat sama dengan kita, tuan-tuan. Betul tak? Cuma bezanya ini merah original. Merah dia merah palsu. Ini baju biru original. Baju biru dia baju biru ciplak. Saudara yang saya kasih sayang, apa matlamat perubahan bersatu? Matlamat perubahan bersatu tidak lain tidak bukan ialah nak menggantikan UMNO sebagai wadah perjuangan orang lain. Betul tak betul? Kalau tujuan dia nak gantikan UMNO, nak tanam UMNO, saudara, maknanya dari awal lagi niat dia adalah untuk memusnahkan UMNO. Bagaimana mungkin kita boleh bekerjasama dengan bersatu? Sungguh pun begitu, tuan-tuan. Bila mana UMNO cuba bekerjasama dengan bersatu, mereka awal saya nasihat tak jalan. Kita pun kita dah tahu bahana nak bekerjasama dengan Mahathir ni macam mana. Kita dah lawan Mahathir berapa lama, Pak? Betul tak? Daripada usia saya 25 tahun saya dah kena SA di Mahathir ni. Kita dah tahu macam mana rupa perangai Mahathir. Jadi tak boleh tegur cara lembut, kita tegur cara kasar. Terpelanting kita daripada parti. Namun alhamdulillah parti dah sedar betapa bahayanya. Belum sempat kerjasama dengan Mahathir, baru angkat. Bolehkah Mahathir? Muhyiddin Yassin. Kita dah kena buli, kita dah kena tikam belakang di Sabah. Duit kita dah kena tahan oleh mereka. Pemimpin kita nak dipenjarakan oleh mereka. Alhamdulillah, hari ini parti, alhamdulillah tuan, sudah pun sedar betapa bahayanya bekerjasama dengan bersatu. Dan benda ini dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang berlaku awal tahun ini. Dan Perhimpunan Agung UMNO telah memutuskan bahawa dalam pilihan raya umum yang ke-15 kita tidak mahu bekerjasama lagi dengan bersatu yang jelas tujuan dia, tuan-tuan, ditubuhkan untuk menghancurkan kita, untuk menguburkan UMNO. Jangan lupa baru ni pun Muhyiddin kata bahawa Melaka akan menjadi kubur kepada UMNO. Itu pun hari ini kita tengok ada orang masih lagi nak kerjasama dengan bersatu. Saya cakap terus terang, nak kata tak cerdik, berpelajaran, nak kata otak tersumbat, nampak macam normal lagi. Jadi apa, di mana masalah kawan-kawan kita? Tuan-tuan, hari ini saya nak beritahu, kalau UMNO menganggap penyatuan umat hanya boleh berjaya dengan kerjasama dengan bersatu, hari ini saya tegaskan, kerjasama dengan bersatu adalah malapetaka bagi orang lain. Malapetaka. Kenapa malapetaka? Saya nak beritahu tuan-tuan, pilihan raya 2018 kita bertanding 122 kursi. UMNO difitnah dengan isu 1MDB-nya, dengan isu GST-nya, dengan isu Datuk Seri Osman-nya, dengan isu Datuk Seri Nadi Pononya bunuh Al-Qadriyah.
dengan isu macam-macam, betul? Dengan kononnya bunuh Kevin Moraes, dengan kononnya bunuh Osman Najari, macam-macam. Datuk Seri Najib jawab mudahnya, wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak terlibat, tak kenal pun wanita mulia ini. Dan lepas itu dia bersumpah dia tak pernah terlibat dalam pembunuhan Osman Najari, Kevin Moraes. Dan baru ini bila dia tidak mati bersalah, dia bersumpah secara dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa dia langsung tak tahu tentang duit 42 juta yang dimasukkan oleh Faisal ke dalam akaun pribadi dia, kan? Dan dia tak pernah mengarahkan sesiapa atau suruh sesiapa untuk masukkan duit ini. Kita sebagai orang Islam, kita nak percaya dengan orang yang berani melafazkan sumpah ke? Ataupun orang yang saya cabar. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya cabar siapa? Saya cabar Anwar Ibrahim untuk bersumpah dia tak pernah melewat. Ada yang sumpah? Tak kan? Saya cabar Azmin Ali untuk menafikan, bersumpah, menafikan dalam video itu ialah dia. Ada yang boleh buat? Tak ada, tuan-tuan. Saya cabar supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa dia tidak ada hubungan dengan dikaji isteri orang daripada Singapura. Ada orang yang buat? Tak berani. Kenapa Datuk Seri Najib? Tak ada masalah. Sebab dia bersih. Sebab dia tidak buat. Apatah lagi hari ini saudara, sudah ada bukti-bukti baru yang jelas membuktikan bahawa di dalam akaun yang dimiliki oleh suami Governor Bank Negara, iaitu Zeti Akhtar Aziz Taufik Aiman, dalam akaun dia bukan sikit tuan-tuan, campur duit yang dimasukkan oleh Jolo dalam akaun suami kepada Zeti Akhtar Aziz Governor Bank Negara ni 715 juta lebih. 715 juta terima. Kerajaan Malaysia dah rampas 66 juta daripada Singapura, bawa balik Malaysia, langsung tidak ada pertuduhan di mahkamah. Adil ke ini tuan-tuan? Mana boleh kita lihat? Kita lihat orang yang masukkan duit dalam akaun Datuk Seri Najib tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib dari Faisal. Dia juga diberikan duit oleh Jolo untuk melakukan penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib. Di Singapura saja duit dia ditahan 85 juta lebih. Duit ini dah dirampas oleh SPRM, dibawa balik. Ada dia pendakwa? Tak ada. Sesama begitu juga Nur Muhammad Yaakob, orang kanan Tun Dr. Malik. Kita tahu tuan-tuan, Nur Muhammad Yaakob, orang kanan Tun Dr. Malik. Zeti, orang kanan Tun Dr. Malik. Lau Kek Jo, Jolo secara bapa dia ialah kroni Tun Dr. Malik, dikaryakan oleh Malik. Pelabuhan-pelabuhan di Sarawak tu banyak bapa dia buat. Ini semua konspirasi yang dibuat oleh Tun Dr. Malik untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dulu tuan-tuan. Nik Faisal 85 juta, Mak Nur Yaakob terima 85 juta, dirampas oleh kerajaan, dibawa balik. Ada kita tengok Nur Muhammad Yaakob didakwa tuan-tuan. Sedangkan Nur Muhammad Yaakob inilah yang telah diarahkan oleh Datuk Seri Najib bila mana SRC International memohon untuk meminjam 2 bilion daripada Kuok. Inilah manusia yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk siasat. Mampu tak dia bayar balik? Apa dia nak buat dengan duit ini? Orang ini dapat duit daripada Jolo selepas dia memberikan laporan kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib tuan-tuan dianiaya. Datuk Seri Najib tuan-tuan akhirnya ditamkan. Sedangkan penjenayah sebenar sehingga hari ini tuan-tuan tidak dihadapkan pun ke muka pengadilan. Dia punya statement ataupun dia punya keterangan pun tak diambil. Zeti ada diambil, tak lain tak diambil tuan-tuan. Dari mana datang keadilan? Kenapa tak diambil? Kenapa orang macam Azmin Ali, orang macam beberapa orang dalam satu yang dah pindah dulu PKR, sekarang masuk ke satu, macam Zeti Daya Rumah dan sebagainya. Kenapa mereka tidak didakwa? Sebabnya tuan-tuan, Ketua Hakim Negara dilantik oleh Tun Dr. Mahathir atas nasihat Tun Dr. Mahathir. Peguam negara hari ini, siapa yang nasihat dari Tuan Agong untuk lantik dia tuan-tuan? Muhyiddin Yassin. Jadi kalau peguam negara tidak mendapat arahan daripada Muhyiddin Yassin untuk melakukan penawaran,
Boleh tak pendakwaan berlaku itu? Kes Azmin ahli polis dah lama dah selesai. Kes Gubernur dan negara dan suaminya 2019 lagi dah selesai. Semua maklumat dah diperolehi zaman Tommy Thomas lagi. Itu sebab Tommy Thomas kata ada campur tangan politik. Ini ketua komunis negara punya apa nama? Dia punya lawyer yang diangkat oleh Pakatan Harapan menjadi peguam negara. Dia sendiri kata ada campur tangan politik. Orang mana semua kena. Yang mana Pakatan Harapan semua lepas. Ada yang macam ni tuan-tuan. Saya rasa kalau kita jadi kerajaan, sekarang ni kita tak jadi kerajaan sebenarnya. Kita hanya sebahagian daripada kerajaan tuan-tuan. Kerajaan hari ini masih lagi kerajaan Muhyiddin Yassin. Ini hakikatnya. Kerana 114 orang yang lantik Ismail Sabri adalah 114 orang yang lantik Muhyiddin Yassin. Dan syarat untuk Muhyiddin Yassin memberi sokongan kepada Ismail Sabri, apa syaratnya? Pertama, kena ikut polisi dia. Kedua, kena kekalkan kabinet dia. Maknanya kabinet hari ini bukan kabinet Ismail Sabri. Kabinet hari ini ialah kabinet Muhyiddin Yassin. Siapa yang dia tambah? Yang dia tambah Syed Qasim. Sebab apa dia tambah Syed Qasim? Sebab Muhyiddin yang bagi nama. Sepatutnya tuan-tuan, kalau Perdana Menteri hari ini nak memerintah sampai 2023, kita boleh bagi, tak ada masalah. Tetapi dia mesti menjadi pemerintah yang memerintah mengikut acuan BN, bukan memerintah mengikut acuan Muhyiddin atau PN. Betul tak tuan-tuan? Kalau memerintah mengikut acuan PN, sesalah apa akan berlaku pada negara? Saya ambil contoh yang paling mudah. Dulu kita bertanding 122 kursi. Kali ini disebabkan kita dah kerjasama, kalau kata berlaku seperti mana usul yang cuba dibawa di bahagian-bahagian, mereka mahu supaya UMNO mempropori kerjasama balik dengan PAS, dengan Bersatu. Dengan PAS saya boleh terima, tak ada masalah kita nak kerjasama dengan PAS. PAS yang ke bawah ni ramai yang baik. Ini 1-2 orang yang dah pandai saksigar ni tuan-tuan, yang dah berubah. Tapi yang lain okey. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita kerjasama dengan PAS okey lagi. Daripada 122 kursi ni kita korbankan 26 kursi. Kalau ikut Tanjung Rahman dulu 26 kursi nak diberikan kepada PAS, kita boleh terima lagi. Kita ada 96 kursi tuan-tuan. Dengan bantuan kawan-kawan di Sarawak, Sabah, insya-Allah kita boleh bentuk kerajaan lagi. Betul tak? Tapi kalau kita kerjasama dengan Bersatu, bagi 96 kursi itu, kita kena bagi kurang-kurang pun 46 kursi kepada Bersatu. Ketika Bersatu di parti tepi jalan pun dia bertanding 55 kursi. Sekarang dia dah menang 13 kursi. Betul tak? Dari lepas dia menang 13 kursi, bukan pakai logo dia, tapi dia pakai logo PKR. Dia pinjam logo PKR, dia menang 17 kursi. Tetapi tuan-tuan, dia dah pernah jadi Perdana Menteri. Bila dia menang 13 kursi, sesalah PH ada 126 kursi, dia ada 13 kursi. Kalau buang 13 ni pun PH masih lagi boleh perintah. Dia ada 113 kursi. Betul tak? Dia semua sekali 126, tolak 13, ada baki lagi 113. PH boleh menang, boleh perintah lagi. Tapi Mahathir juga dia Perdana Menteri. Bila kita buat kerajaan melalui langkah saya kata, UMNO BN ni ada 42 kursi. 42 kursi. Yang daripada 13 orang yang menang Bersatu ni, hanya 6 orang yang sokong Muhyiddin. Lepas tu ada parlimen kita, Syarudin pun lari tinggalkan Muhyiddin, bekas sosial politik Muhyiddin. Itu pun tak boleh fikir tuan-tuan. Kalau bekas sosial politik dia pun tinggalkan dia, maknanya dia memang manusia yang tak boleh makan. Betul tak? Itu hari parlimen kita tak sama lagi dengan Muhyiddin. Maka tinggal 5 orang. Dengan hanya 5 orang pun tuan-tuan, campur dengan 16 orang yang dicuri daripada UMNO, campur dengan 9 orang yang dicuri daripada PKR, dia jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kehendak
Datuk Seri Ismail Sabri supaya UMNO bekerjasama dengan Bersatu ini diteruskan. Kita akan bagi 46 kursi kepada Bersatu. Katalah, memang betul kita boleh menang besar. Kalau di Melaka, BN pergi Solo pun kita menang 21 kursi. Bukan 2/3 tapi 3/4. Hari ini dia nak kita tukar keputusan Pimpinan Agung UMNO 2020. Dia nak kita kerjasama dengan Bersatu juga. Apa akan jadi tuan? Apa akan jadi? Bila dia menang 46 kursi, katakanlah semua kursi kita menang, UMNO menang 50 kursi, UMNO menang 50 kursi, Bersatu menang 46 kursi, PAS menang 26 kursi. Pertama sekali tuan-tuan, zaman kita paling teruk dihina, difitnah pun kita menang 54 kursi. Kalau kali ini bertanding hanya 50 kursi, belum bertanding, keputusan lebih buruk daripada tahun 2018. Betul tak betul? Itu pertama. Dan kalau menang 50 dengan 46, mana lagi banyak? 50, UMNO lagi banyak, betul tak? Jadi antara UMNO dengan Bersatu, siapa yang patut jadi Perdana Menteri? Sepatutnya memanglah UMNO, betul tak? Tetapi kalau dia yang 13 kursi pun dia boleh tundukkan Pakatan Harapan, dia boleh jadi Perdana Menteri. Bila dia daripada 13 tu hanya 6 menyokong dia boleh tundukkan UMNO, dia jadi Perdana Menteri. Lepas ni kalau dia ada 46, cuba bayangkan berapa besar kepala dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, itu sebabnya saya kata ini akan jadi malapetaka kepada orang Melayu. Sebab apa? Sebab kuasa politik orang Melayu akan musnah. Yang akhirnya akan berkuasa balik ialah DAP. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Kerana kalau kita tak bagi dia jadi Perdana Menteri baik, dia ambil 46 orang ni, dia bawa dengan kawan-kawan PAS, dia pergi ke sebelah sana. Dia bukan boleh memerintah tuan-tuan, dia ada 2/3. Bila dia ada 2/3 saudara, apa akan berlaku tuan-tuan? Mahathir Italy cuba menipu kita. Dia cerita dengan UMNO dengan PAS nak buat kerajaan duit pula. Rupa-rupanya dia nak buat unity government. Dalam tu ada UMNO, ada PAS, ada Bersatu, ada DAP. Sekali semua. Tujuan dia apa? Bila ada 2/3 tuan-tuan, dia boleh tambah 30 kursi. DAP dapat 42 kursi, dia dah besar kepala, kita tak boleh lawan. Dia kontrol Mahathir. Cuba bayangkan kalau dia ada 72 kursi tuan-tuan. Contohnya macam Bukit Bintang, beratus ribu dia punya rakyat dia. Patutnya bukan seorang, patutnya 3 lah. Bukit Bintang dia menjadikan 3 parlimen. Seputih dia menjadikan 3 parlimen. Saya dah kira ada 30 kursi tuan-tuan. Kursi di bandar, kursi di AP yang boleh ditambah. Yang ini cita-cita dia. Cuba bayangkan tuan-tuan apa jadi kalau hari ini kita terpedaya dengan rayuan untuk menyatukan Melayu. Kita terpedaya, kita kata tak apalah UMNO berkorban, ambillah 122 kursi UMNO ni, ambillah 26 pada PAS, ambillah 46 kepada Bersatu, UMNO dapat 50 pun jadilah. UMNO ni kadang-kadang dia punya bengak datang juga tuan-tuan. Tak apa demi penyatuan. Tetapi akhirnya bila kursi ini kita tak bagi kursi Perdana Menteri pada dia bawa ke Pakatan Harapan, apa akan jadi pada negara ini tuan-tuan? Pada ketika itu saudara, saya nak beritahu, menangis air mata darah sekalipun kita tak akan boleh lawan mereka lagi, kerana mereka telah menambah jumlah kursi. Ini Mahathir dah buat tuan, jangan lupa. Bila orang Melayu tidak menyokong Mahathir 1999, persepadanan semula 2001 dia buat gerrymandering. Dia buat persepadanan semula kawasan contohnya Shah Alam kawasan Melayu. Dimasukkannya orang India, orang Cina daripada Berkeley di kawasan
sepatutnya kuasa telah masukkan last kali di situ 68% Melayu yang ada. Bila di kawasan Melayu hanya 68% Melayu yang tinggal, tuan-tuan, apa jadi? Apa jadi? Yang baki 32% bukan Melayu itu akan menentukan siapa menjadi wakil rakyat di kawasan Melayu. Ini yang mahal buat. Dan bila dia tengok orang lain tidak lagi bersama dengan dia cuba buat agenda ini. Itu sebabnya Mahathir menghantar Muhyiddin untuk masuk kelompok Perikatan Nasional, bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan UMNO. Apa tujuannya? Tujuannya hanya satu, supaya mereka boleh pastikan kursi yang UMNO tandingi ini tidak lagi ditandingi sepenuhnya oleh UMNO. Jadi UMNO tak boleh buat kerajaan bersendirian. Daripada 122 kursi, kalau UMNO bertanding, tuan-tuan, paling buruk pun kita boleh menang 90 kursi. Kita cari kawan kita Sarawak, kita cari kawan kita dari MCA, MIC, insya-Allah kita ada simple majority 112. Kita boleh bentuk kerajaan. Betul tak betul? Tapi kalau UMNO hanya bertanding 50 kursi, boleh tak UMNO kata aku nak jadi Perdana Menteri? Tak boleh. Kalau UMNO diangkat menjadi Perdana Menteri sekalipun, setiap keputusan yang kita buat untuk jaga rakyat. Contohnya hari ini kita minta supaya one off 10,000 diberikan kepada rakyat. Sampai sekarang mampus tak nak bagi. Ada urut-urut nak bagi tapi dengan bersyarat bagai-bagai. Betul tak? Jadi kalau misalnya selepas ini kita bentuk kerajaan, kita hanya ada 50 kursi. Mereka ada 46, mereka kata tak boleh. Kita nak cakap apa? Kau tak setuju? Tak setuju. Aku tarik sokongan. Macam sekarang. Kalau nanti dibebaskan, mungkin dia gugur, dia nak tarik sokongan kepada Ismail Sabri. Lah sekali tunduk. Kalau kita dipegang oleh musuh, macam mana? Apa akan jadi pada orang Melayu? Sekarang. Jadi adakah ini penyatuan Melayu yang dianggap sebagai penyatuan Melayu? Kalau kita teruskan agenda menyokong cadangan, nak kerjasama dengan pengkhianat itu, tuan, UMNO akan musnah, orang Melayu akan musnah, masa depan negara akan jahanam, tuan-tuan. Ekonomi kita akan jadi makin parah. Sekarang busuk-busuk UMNO, saya nak beritahu, UMNO jauh lebih mulia daripada PAS. Kenapa saya kata begitu? Saya bagi dalil mudah saja. PAS benar dikhianati oleh PAN, Parti Amanah. Benar PAS kerjasama dengan Amanah. Benar PAS maafkan Amanah. Tak pernah. Apa yang Muhyiddin tak buat pada UMNO, apa yang Mahathir tak buat pada UMNO, macam-macam dia buat. Dia bully kita, dia perkotak-katikkan kita, dia penjarakan pemimpin kita. Ni 24 bulan ni Datuk Seri Zahid pula nak dikenakan sesama. Tetapi tuan-tuan, kita maafkan Muhyiddin, kita lupakan pengkhianatannya, kita angkat dia jadi Perdana Menteri walaupun dia hanya minoriti. Betul? Betul tak betul? Kita angkat. Lah sekali apa dia buat kat kita? Kita bagi bunga, dia balas dengan tahi. Betul? Dia tikam kita balik, dia tindas kita. Pengadaan kursi menteri, dia bagi kita menteri cahaya. Dah jumlah berkurang. Contohnya, paling mudah lah tuan. Ini yang orang PAS pun tak faham apa yang boleh buat. Presiden PAS tak dapat jadi menteri. Jadi duta saja. Timbalan presiden lah yang paling besar dalam PAS. Mana dia letak timbalan presiden PAS? Zaman PH ada satu kementerian, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Dia letak seorang budak Cina, muda, perempuan, Yobi. Satu kementerian, jaga Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Nak bayangkan betapa hinanya PAS ni di mata Muhyiddin. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar ni dia bagi pada 3. Satu, dia jadikan Kementerian Alam Sekitar, dia bagi kepada wakil paling besar dalam PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, menjadi Menteri Alam Sekitar. Kemudian dalam UMNO, keperangan UMNO,
dilantik jadi Menteri Tenaga, Menteri Sains, dia bagi kat KJ. Cuba bayangkan tuan, satu kementerian kecil dulu budak muda dari PDP, dia bagi 3, bagi ke orang-orang penting dalam UMNO. Ini cara mereka menilai kepimpinan PAS, cara mereka menilai kepimpinan UMNO. Itu pun ramai tak sedar lagi macam mana. Orang dah ada video terang-terang. Saya dah bawa video Azmin Ali ini sampai ke London. Memang pakar forensik di sana kata memang sah, itulah Azmin Ali. Pakar forensik di Jakarta juga cakap memang sah, itulah Azmin Ali dan Fazil. Balik di Indonesia tuan, Ketua Polis Negara Mahathir dulu, dia kata apa? Kabur. Cuba tuan-tuan bayangkan. Dan sampai sekarang dah tukar apa ni, Perdana Menteri. Peguam negara masih orang yang sama, dilantik oleh Muhyiddin. Boleh tak Ismail Sabri tukar peguam negara? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab hari ini kerajaan ini masih lagi dibayangi oleh Muhyiddin. Betul tak? Kalau kerajaan hari ini, kerajaan Ismail Sabri dah lama dia tukar peguam negara, dah lama dia tukar ketua akad negara, dah lama dia tukar ketua polis negara, dah lama dia tukar Pesuruhjaya SPRM. Kalau kebanyakannya semua lantikan politik, tuan-tuan, lantikan daripada musuh kita, macam mana kita nak dapatkan keadilan? Datuk Seri Najib nak pergi Mahkamah Persekutuan. Orang saya, dia akan lepas di Mahkamah Persekutuan. Saya bagi mudah je. Siapa lantik ketua akad negara? Mahathir. Ketua pergi tengok senarai hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. Semua lantikan zaman Mahathir dengan zaman Muhyiddin Yassin. Kalau Mahathir dengan Muhyiddin Yassin yang menanti, agak-agak tuan persetiaan mereka ni pada siapa? Takkanlah itu kita tak boleh fikir. Kalau kita nak ubah, kita kena ubah betul-betul. Dan berubah tidak bermakna kita menzalimi mati lain, tidak. Kita kena lebih adil daripada mereka. Kalau zaman mereka memerintah, mereka menggunakan hasad dengki dan dendam, mengerjakan orang UMNO. Bila kita memerintah, kita tak boleh buat benda yang sama. Kalau kita buat benda yang sama, maknanya apa? Maknanya kita ni tak ada beza dengan musuh kita. Itu sebabnya tuan-tuan, saya nak beritahu. Memang Datuk Seri Ismail Sabri mengharapkan supaya kita bekerjasama dengan bersatu. Agak-agak tuan-tuan, kenapa dia nak sangat kita bekerjasama dengan bersatu? Sebabnya secara, kalau selepas ini Parlimen dibubarkan, Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, dia juga fungsi Barisan Nasional, dia akan pilih calon. Bila dia pilih calon, tuan-tuan, dia sudah pasti dalam kotak dia, dia akan pastikan dia nak pilih calon yang boleh diterima oleh rakyat. Betul tak? Dan dia dah buat. Dia dah buat di Melaka, dia tukar 86% muka baru. Orang yang dulu menang pilihan raya pun digugurkan benar. Betul tak? Dia letak golongan profesional, ada doktor, ada lawyers, ada cikgu, ada apa ni? Saya ucap takziah kepada cikgu-cikgu. Ada cikgu sini? Cikgu habis, masih cikgu? Pencet, alhamdulillah. Selamat kawan. Sekarang ni tuan-tuan, kena ingat dulu, kumpulan A tak boleh berpolitik. Ingat lagi apa yang Mahathir buat? Dia rosakkan UMNO dengan membuang cikgu-cikgu ni daripada perjuangan UMNO. Dulu cikgu-cikgu mereka inilah yang menunjangi kepimpinan UMNO. Mereka yang ada idealisme perjuangan, mereka yang betul-betul berjuang kerana nasib anak bangsa. Tetapi bila dia buat macam tu, cikgu-cikgu tak dibenarkan berpolitik. Apa jadi tuan? Tokoh korporat masuk. Bila tokoh korporat masuk, dia meniagakan UMNO. Nanti yang rosak. Ditambah dengan Ibrahim lagi, jadi timbalan Presiden UMNO. Habis dengan politik wang dan sebagainya. Lepas tu kita buka balik zaman Datuk Seri Najib, kita benarkan cikgu-cikgu berpolitik, tak ada masalah.
Sekarang tuan-tuan kepingan dah keluarkan surat keliling, cikgu-cikgu tak boleh pegang jabatan dalam politik. Apa jadi? Maka UMNO, parti-parti politik akan terdiri daripada golongan korporat. Bukan saya kata semua golongan korporat ini tak bersih, ada yang bersih. Tetapi kalau orang meniaga di tuan-tuan berpolitik, bila dia berlaku, dia mengharapkan ulangan. Jadi maka orang tu, yang lain tu tuan-tuan fikirlah sendiri apa kena. Saudara, ini sebab kita kena hentikan daripada usaha ini berjaya. Tak kira lah cadangan ini datang dari Perdana Menteri ke ataupun orang lain. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau Datuk Zahid memilih calon pilihan raya yang datang, dia akan pastikan calon pertamanya bebas dari rasuah. Betul? Sebab kalau ada calon yang ada terpalit dengan rasuah, susah kita nak kena jawab pula dalam pilihan raya yang datang. Kalau calon tu ada kes tu, kes ni, payah kita nak menjelaskan kepada pengundi. Betul tak? Yang kedua, kena pastikan bahawa calon ni kalau boleh mestilah muka baru. Muka baru tak semestinya orang muda. Sebuah kerajaan tuan-tuan tak boleh mentadbir dengan baik kalau semuanya ditukar dengan orang muda. Bukti ada? Buktinya apa? Mahathir Mohamad, pengalaman 22 tahun dia di Perdana Menteri. Tiba-tiba dia buat kerajaan, dia letak orang tak ada pengalaman. Bila tak ada pengalaman tuan-tuan, tengok apa jadi pada seks hari. Muda, memang muda remaja. 27, 28 pada ketika itu dapat jadi menteri. Belum apa-apa kita dah rosakkan anak muda ni. Duit peruntukan untuk apa ni persatuan belia habis dimasukkan ke dalam akaun persatuan belia. Persatuan belia ni patut lagi dia masuk dalam akaun BSN ni tuan-tuan. Cuba bayangkan, rosak orang muda. Dan walaupun ramai di dalam tu profesional dan sebagainya, tetapi bila tidak ada pengalaman tuan-tuan, walaupun Perdana Menterinya orang yang pernah menjadi Perdana Menteri paling berpengalaman, akhirnya kerajaan itu menjadi kerajaan cap ayam. Betul? Jangan lupa benda ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan pilihan raya akan datang. Datuk Zahid akan pastikan bahawa pertamanya calon kita bersih, keduanya calon kita berwibawa, profesional, boleh disukai oleh rakyat, tak sombong, boleh pergi ke bawah. Ini kriteria-kriteria. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan, kalau dia nak pilih, agak-agak tuan-tuan, dia nak pilih orang yang dia yakin lepas pilihan raya masih bersama UMNO ke, atau lepas pilihan raya dia boleh terbang pergi ke satu. Ini lagi penting. Sebelum ini bila kita nak pilih orang rakyat, kita tengok pendudukan ekonomi dia kuat tak kuat. Kalau kuat, dia boleh jaga diri dia boleh jaga rakyat. Alhamdulillah, lagi senang dapat dari calon. Betul tak? Tapi kali ini tak boleh fikir itu saja. Kali ini yang paling penting sekali ialah jati diri calon pilihan raya. Agak-agak tuan-tuan, kalau itulah kriteria yang akan dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamid untuk memilih calon. Kalau dia akan pastikan bahawa orang yang kita pilih dari calon Barisan Nasional adalah orang yang kekal sebagai calon dan berkarya Barisan Nasional lepas pada itu. Agak-agak orang Muslim ada keluar. Agak-agak orang macam KJ ada keluar. Syaidan Kasim ada keluar. Tak ada keluar. Itu sebabnya tuan-tuan, manusia-manusia ini beria-ria bersungguh-sungguh memastikan bahawa pilihan raya ke-15 UMNO mesti kerjasama dengan Bersatu. Sebab kalau UMNO ada kuasa membentuk kerajaan secara bersendirian bersama BN, UMNO akan pilih yang terbaik. Tapi kalau UMNO hanya ada 50 kursi, suka tak suka UMNO kena angkat Muhyiddin. Kalau tak bagi dia jadi Perdana Menteri pun, dia akan tentukan juga siapa yang duduk dalam kabinet. Betul tak? Dia akan tentukan juga siapa yang duduk dalam PAS. Betul tak?
Itu yang berlaku dalam daerah lepas, dalam langkah syarikat yang lepas. Datuk Seri Zahid Hamidi bagi UMNO kan wakil daripada UMNO untuk diangkat menjadi menteri, untuk diangkat menjadi timbalan. Tapi yang lepas satu, nomor 1 Ismail Sabri dan presiden, nomor 2 dia letak Madi Khalid, dapat? Tak dapat. Dia nak masuk Madi Khalid, dapat? Tak dapat. Lepas tu dia letak Nuraini sebab ketua kita, dapat? Betul tak? Dia letak Alam Musa, dapat? Dia letak Samsul Anwar Nasrallah, dapat? Sama-sama. Yang lain dia letak, dapat? Tak dapat. Siapa yang dapat? Dari Jamaluddin, tak ada pidana pun. Ada di dalam kepimpinan UMNO? Tak ada. Bisa boleh diusin, ada dalam kepimpinan UMNO. Kalah pilihan raya, dia turun lagi. Padahal dia pemangku timbalan presiden UMNO. Dia lagi. Tiba-tiba dia nama dia sebagai menteri. Ada hamba Alimah Sadiq. Itu adalah senarai yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin, bukan wakil parti. Nampaklah tuan-tuan. Jadi kalau lepas ini kita masih lagi bekerjasama dengan Bersatu, wakil dekat UMNO pun Bersatu nak tentukan. Sampai bila kita nak kena buli? Kalau dalam kabinet lebih ramai orang yang pro Perikatan Nasional daripada pro Barisan Nasional. Bolehkah UMNO nak pastikan bahawa kabinet meluluskan perkara-perkara yang UMNO bawa? Perkara macam one off 10,000 ini, perkara macam air sebas, dapat tak lulus? Tak lulus. Tersama. Itu sebab kena faham. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya bila kita bentuk kerajaan di kalangan musuh-musuh politik, UMNO ni bila dia masuk pilihan raya, dia kejar undi orang Melayu, betul? Orang Islam. PAS kejar undi orang Melayu, orang Islam, betul? Bersatu, dia kejar undi satu. Orang Melayu, orang Islam juga, betul tak? Jadi kalau dah mereka ni tuan-tuan mengejar benda yang sama, agak-agak tuan-tuan, kalau tak disatukan betul-betul, semua sekali masuk dalam satu parti politik, sampai mati pun tuan-tuan mereka tetap bercakaran di antara satu sama lain, berebut benda yang sama. Jadi kalau Ismail Sabri nak jadi bapa penyatuan Melayu, saya nak cadangkan supaya dia usahakan supaya Bersatu ini ditutup dan orang Bersatu kembali kepada UMNO. Itulah benda yang terbaik yang patut dia usahakan. Betul tak tu? Nak cantik lagi, nak bagi kuat kepada orang lain, orang Islam. Dia tak PAS pun sama dibubarkan. Kembalilah. Sebab PAS pun dulu bila dia kecewa kan, lawan Presiden UMNO kalah, dia keluar dari tubuh PAS. Jadi bagi duduk dalam satu buah parti. Orang Melayu asalnya parti ni, kalau tak suka nama UMNO, kita boleh bincang lah nak letak nama apa. Tapi biar semua orang masuk duduk dalam satu parti, barulah itu betul penyatuan Melayu. Kalau masih lagi buat macam ni tuan-tuan, lepas pilihan raya sesuatu, lepas pilihan raya UMNO ada 50, dia orang ada 46, PAS ada 126. Bila nak lantik menteri, tak ada restu Muhyiddin, kita tak boleh lantik menteri kita. Bila nak buat polisi, tak ada restu Muhyiddin, kita tak boleh buat polisi kita. Bila nak perjuangkan nasib rakyat, bila Muhyiddin kata, duit ni patut digunakan untuk beli vaksin. Beli vaksin aku dapat komisen. Betul tak? Kalau bagi bantuan kepada rakyat dalam bentuk BRI, ada dapat pada dia? Tak dapat. Dapat dari rakyat. Agak-agak dia setuju tak tuan-tuan? Dia tak akan setuju. Jadi tuan-tuan, untuk kembalikan kekuatan politik negara ini, kerana hanya dengan kestabilan politik maka ekonomi akan kembali stabil. Hari ini pelabuh dah lari tuan-tuan perdagangan ini. Betul tak? Pelabuh lari kerana apa? Dia tahu bila-bila masa saja kerajaan boleh ubah.
Jadi macam mana cara nak pastikan bahawa Kelabur ada keyakinan kerajaan tidak akan berubah, kerajaan itu kuat. Kita semua kena buat kerja. Veteran-veteran UMNO ni semua kena buat kerja. Kita kena pastikan pilihan raya ke-15 BN menang lebih daripada simpan majoriti. Itu penting. Kerana bila kita menang lebih daripada simpan majoriti, selepas itu kita nak panggil PAS bersama dengan kita, boleh, tak ada masalah. Kita nak panggil orang lain nak pilih sama dengan kita, boleh, tak ada masalah. Tetapi kita perintah mengikut acuan Barisan Nasional. Rakyat didahulukan, pencapaian ditambahkan. Itu kita punya acuan. Kalau mereka tak setuju, kita beri keutamaan kepada rakyat. Mereka ubut nak keluar parti, nak tinggal dengan kita, silakan. Pintu kita buka lebih luas. Kita bagi allowance tambahan untuk dia berakhir. Betul tak? Itu sebabnya sebagai Perdana Menteri sepatutnya level pemikiran dia dah sampai ke level memikirkan macam mana aku boleh jaga parti aku. Bukan memikirkan macam mana aku boleh lanjutkan lagi 7 bulan supaya aku boleh kekal jadi Perdana Menteri. Selepas itu nasib parti apa nak jadi, partinya masalah. Tak boleh. Kalau kita tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa sanggup korban pada parti, lebih baik kita berhenti dari pemimpin parti, tuan-tuan. Kerana hari ini jawatan yang kita ada, tuan-tuan, ialah kerana akar umbi UMNO pilih kita. Betul tak, tuan-tuan? Kalau akar umbi mahukan kita tidak bekerjasama dengan bersatu dalam pilihan raya umum ke-15, tolong hormati keputusan akar umbi. Tolong hormat. Bukan hanya hormat keputusan MKT, tetapi ini dah diputuskan oleh perwakilan. Tolong hormati. Kalau dia menghormati, tuan-tuan, saya yakin dia nak jadi Perdana Menteri 10 tahun, 20 tahun, nak tahu jalannya berapa lama. Kalau dia jaga rakyat, dia jaga parti, dia jaga kepentingan orang Melayu, dia jaga kepentingan rakyat Malaysia, insya-Allah dia boleh jadi Perdana Menteri berapa lama. Jadi itu bukan imah saya. Bukan imah saya, bukan imah saya. Selepas ini kalau ada sesi soal jawab, bolehlah saya kupas isu-isu lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.